hendaklah kamu jadikan amalan kamu ini tepat. Tepat seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi. Tuan-tuan, Islam dia tidak tuntut kita untuk banyak beramal. Tetapi Islam tuntut daripada kita untuk beramal dengan amalan yang tepat. Kalau Islam suruh kita banyak beramal semata-mata tanpa ketepatan, maka Islam tak halang bid'ah. Kerana bid'ah ni semua benda baik. Yang mana orang yang buat bid'ah ni dia tak ada niat jahat nak buat bid'ah, tak ada. Kalau niat jahat dia tak buat bid'ah, dia pergi buat maksiat. Kan biasa kita bila tuan-tuan benda ni bid'ah tuan-tuan, ulama kata bid'ah, apa salahnya ustaz? Kan benda baik. Niat dia baik. Tuan-tuan, kalau tengok niat, bid'ah ni tak dilarang oleh Nabi. Tidak ada bid'ah dalam dunia ni, terutama dalam bab akidah dan ibadah, melainkan orang yang mereka benda ni berniat dengan niat yang baik. Kalaulah Islam itu hanya semata-mata menuntut amalan yang banyak tanpa ketepatan, maka orang yang melakukan bid'ah akan ramai-ramai masuk syurga. Tetapi Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga-jaga kamu dengan benda baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kena hati-hati dengan benda baru dalam agama, kerana semua benda baru dalam agama ini bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Sebab itu golongan Khawarij dianggap sebagai orang yang sesat daripada jalan yang benar. Puak-puak Khawarij. Tuan-tuan tahu puak Khawarij? Dia punya apa? Dia punya slogan. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hanyalah kepada Allah. Berhukum dengan hukum Allah. Bila sebut ke Ali, Ali kata, kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalam yang hak, kalimah yang hak, kalimah yang benar, tetapi digunakan dengan cara yang salah. Mereka menggunakan kalimah ini untuk membunuh orang. Mereka gunakan kalimah ini untuk mengatakan siapa yang buat dosa besar, kafir. Dalam masa yang sama, mereka sangat kuat beribadat. Sehingga kan dalam riwayat Ibn Asim menyebut dalam kitab dia As-Sunnah, riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan golongan Khawarij ni tanda dia bila ada lebam dekat dahi. Siapa ada lebam kat dahi? Orang duk tanya saya, jenuh kita nak jawab. Dia tanda pakai kain senting, dahi lebam, itu tanda Khawarij. Jadi orang semua tengok, semua tutup dahi, pakai kepiah pun tutup. Dia tanda saja, belum tentu lagi. Bukan tanda tu maksud orang yang ada benda tu confirm Khawarij dah. Biasanya Khawarij ada tanda tu kerana mereka ni kuat sujud. Kerana mereka ni kuat sujud, tapi dalam masa yang sama mereka juga kuat bunuh orang. Tuan-tuan, Khawarij ni oleh kerana dia kata buat dosa besar ni kafir, mereka jaga ibadat. Dalam hadis Nabi sebut, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalau kamu nak bandingkan salat kamu dengan salat mereka, kamu rasa salat kamu lekeh. Kalau kamu nak banding puasa mereka dengan puasa kamu, kamu akan rasa puasa kamu lekeh. Tapi dalam masa yang sama Nabi kata apa? Mereka akan keluar yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama seperti mana anak panah keluar daripada busurnya. Islam dia bukan hanya mementingkan kepada banyak ataupun sikit amalan semata-mata, tetapi dia kata kalau nak beramal, pastikan amalan itu berkualiti. Pastikan amalan itu selari dengan apa yang Nabi tunjuk. Kalau tak, Tuhan tak terima. Maka sebab itu ada hadis yang tuan-tuan biasa dengar. 3 orang datang jumpa Nabi, tengok Nabi tak ada kat rumah. Maka dia tanya dengan isteri Nabi, macam mana Nabi punya ibadat? Isteri Nabi ceritalah.
Nabi ni ibadat macam ni, macam ni, macam ni. Maka tiga orang ni rasa apa? Macam tu teruk sangat ibadat kita dengan ibadat Nabi ni. Yang seorang kata apa? Amma ana sa'usalli wala arqud. Aku nak salat dan aku nak salat malam, tak nak tidur langsung. Wa amma ana sa'asum wala uftir. Adapun aku nak puasa, tak nak berbuka. Wa amma ana fal a'tazilun nisa fala atazawwaj. Yang orang ketiga dia kata macam tu, aku pun tak nak kahwin. Aku nak ibadat selama-lamanya. Kalau ikut otak kita nampak macam bagus. Agak-agak niat dia orang ni niat bagus ke? Niat tak bagus? Niat bagus lah. Mana ada orang nak puasa tiap-tiap hari? Tanya, pasal apa orang puasa tiap hari ni? Saja untuk menempah neraka. Gelong lah tu. Dia nak syurga lah. Tapi Nabi jumpa mereka. Nabi jumpa mereka, kemudian daripada tu Nabi kata apa? Kamu ke yang mengatakan tak nak tidur? Kamu ke yang mengatakan tak nak berbuka? Kamu ke yang mengatakan tak nak kahwin? Nabi kata, amma ana usalli wa arqud, asum wa uftir wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun aku, walaupun aku ni Nabi, tapi aku juga qiyam dan aku juga tidur. Aku juga qiyamul lail dan aku juga tidur. Aku puasa dan ada harinya aku tak puasa. Dan aku juga kahwin. Siapa yang benci dengan sunnah aku, maka dia bukan daripada golongan aku. Nabi, patut kalau Nabi, kalaulah kata tiga orang ni, orang Melayu, dia akan sebut, janganlah halang kami nak ibadat. Kalau malas, cakap malas. Kan kita biasa kena macam tu. Bila kita kata benda ni tak ada dalam sunnah, benda ni Nabi tak buat, alasan yang biasa dia orang guna, hang tu malas nak zikir, hang tu malas nak ibadat, sebab tu hang larang orang. Tak, ini bukan masalah malas tak malas. Yang ni masalah kita nak bagi amalan saddidu, kata Nabi, bagi tepat dengan apa yang Nabi tunjuk. Paling tidak pun, kalau tiga orang ni Melayu, dia akan cakap pada Nabi, ya Rasulullah, paling tidak ni kami ibadat, apa nak tegur kami sangat? Pergilah tegur orang yang kafir tu. Saya biasa kena. Bila kita sebut benda ni tak betul, benda ni tak selari dengan sunnah, Nabi tunjuk macam lain. Ustaz, paling tidak dia orang ni ibadat, Ustaz. Ustaz ni kacau orang nak ibadat. Pergi tu, tempat orang tak salat, ramai lagi. Tuan-tuan, dalam dakwah ni, kita nak betul ke orang yang tak salat je ke? Orang yang salat tak betul, tak nak betul kan? Kita tengok orang salat sujud 3 kali. Dia sujud 3 kali dalam satu rakaat. Agak-agak bila kita tegur, dia kata apa? Takkan aku sujud 3 kali masuk neraka? Lagi bagus apa aku sujud 3 kali? Hang sujud 2 je. Kita kata tak tepat amalan kau. Nabi hanya tunjuk satu rakaat, 2 kali sujud. Siapa sujud lebih daripada 2 kali, maka dia telah menyalahi jalan Nabi. Dia tak boleh sujud sahu. Sujud sahu tu lupa. Ni sahaja sujud. Dia sahaja sujud. Pasal apa orang sujud kali ketiga ni? Rasa beriman lebih hari ni. Sujud 3 kali. Tidak. Bahkan ulama mazhab Syafi'i kata tidak ada sujud mufrad. Tuan tahu sujud mufrad? Sujud semata, tak salat, tiba-tiba pergi sujud. Bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah, tiba-tiba sujud. Pasal apa orang sujud ni? Nak memperhambakan diri pada Allah. Tak boleh. Mazhab Syafi'i larang. Adakah mazhab Syafi'i halang orang nak ibadat? Tak. Nak ibadat sungguh. Kenapa mazhab Syafi'i tak guna ayat yang apa? Yang apa ni? Yang umum, wasjud waqtarib, hendaklah kamu sujud dan hendaklah kamu hampirkan diri. Kan biasa bila mereka ibadat dengan cara yang tak betul, mereka kata, apa masalahnya Tuhan suruh dekatkan diri dengan dia? Guna dalil umum untuk buat ibadat yang khusus. Ada dalil umum, Allah Ta'ala suruh sujud. Mazhab Syafi'i tetap tak benar kan? Kerana ni, mereka faham. Saddidu. Nabi kata bagi tepat amalan itu. Bagi tepat seperti mana yang Nabi tunjuk. Benda ni selalu dah kita hurai, tapi saja kita nak bagi hurai, bagi dalam sikit, bagi kita faham sungguh.
Saya nak ulang balik yang tadi, yang dia orang selalu guna. Apa saya ustaz tak pergi tegur orang yang tak salat? Kita kata Nabi bukan hanya tegur orang tak salat, Nabi juga tegur orang yang salat tak betul. Tuan-tuan tahu, pernah dengar hadis musik as-salah? Nabi tengok satu orang dia salat tak betul. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau pergi balik salat balik. Ulang balik salat kerana kau tak salat tadi. Dia tak pernah kata, ya Rasulullah, paling tidak aku salat. Pasal apa nak ganggu? Ramai lagi tu Abu Jahal tak salat. Dia tak kata. Kerana benda yang kita nampak salah depan mata, kita bagi betul lah. Kalau macam tu susah nak kira, nak tegur dosa yang paling besar. Kita tengok orang tengah merendak kat tepi-tepi taman, bukan mahram, kita tegur lah, ni tak betul ni, merendak tepi taman ni. Dia kata, apa susah nak ramai lagi orang syirik. Pergilah tegur orang syirik dulu. Syirik lagi besar daripada dosa berendak ni. Susahlah. Kita tegur mana yang kita nampak, mana yang kita tak nampak, kita kata tak, aku tak nampak. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena tanya balik, ibadat kita ni tepat ke tidak dengan apa yang Nabi tunjuk? Nak jadikan ibadat itu tepat, dia mesti ada beberapa ciri. Ciri yang pertama, akidah kena betul lah. Orang kafir bila akidah tak betul, amalan tak diterima. Itu pertama. Yang kedua, kena ikhlas lillahi ta'ala. Benda ni disebut oleh Fudail bin Iyad. Dia kata, ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa. Mereka itu, yakni ahli kitab, tidak disuruh melainkan untuk memperhambakan diri pada Allah. Mukhlisina lahuddin. Dalam keadaan mereka mengikhlaskan untuk Allah agama itu. Maksudnya, ibadat semata-mata untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka jauh daripada syirik. Sebab itu syarat yang pertama, jauhi syirik. Yang kedua, kena ikhlas. Kemudian yang ketiga, mutaba'atul Rasul. Kena jadikan ibadat kita ni ikut cara Nabi. Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang reka benda dalam agama kita ni, benda yang bukan daripada agama, maka ia tertolak. Banyak macam mana pun tak kira. Kerana kita tak mengikut jalan Nabi. Saddidu. Jadikan amalan kita tepat. Tanya balik, amalan yang aku buat sepanjang hidup aku ni, agak-agak ada tak petunjuk daripada Nabi? Kerana kadang-kadang ni kita main salah guna nama sedap. Kita mazhab Syafi'i imam macam ni. Mazhab Syafi'i tak pernah kata. Contohlah tuan-tuan, orang Melayu kampung-kampung, dia suka pajak dorayan. Ni musim dorayan nak datang ni. Saya orang Perak, tahu pajak dorayan ni kira memang famous. Saya pergi surau-surau, saya mengajar muamalat. Buka kitab mazhab Syafi'i, fiqh manhaji. Pajak dorayan kok mazhab Syafi'i tak boleh. Orang Melayu dah ambil dada. Saya mazhab Syafi'i. Syafi'i kok mana? Mazhab Syafi'i tak bagi ni. Saya bila kuliah benda ni tuan-tuan, kan orang Melayu dia suka pajak 2-3 tahun kan. Lepas tu hasil derian tu dia ambil. Tak sah jual beli. Kerana jual beli benda yang tak tahu kuantiti dia. Berapa derian yang kita akan dapat bila kita bayar 2-3 tahun? Kita tak tahu. Gharar. Mazhab Syafi'i kita tak boleh. Beli buah yang belum masak tak boleh. Melainkan kena potong serta-merta. Beli buah yang belum ranum tak boleh. Kena potong serta-merta baru boleh. Kita beli putik, lepas tu kita biar kat pokok, tak boleh. Walaupun diizinkan oleh pembeli, tak boleh. Gharar dia panggil. Jahil, maksudnya ada kejahilan, ada kesamaran di situ. Saya mengajar depan pakcik-pakcik yang mengaku mazhab Syafi'i. Time salam, dia kata, ustaz, cerita ni tak habis lagi. Tak puas hati dia. Dia banyak pajak. Maksudnya orang Melayu ni dia bukan mazhab Syafi'i. Dia mazhab dia pragmatism. Apa yang bermanfaat untuk aku ambil. Pragmatism kan? Apa yang bagus ambil, betul. Kira betul lah mazhab Syafi'i. Kenduri arwah, malang kematian. Agak-agak ada tak mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i kata bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh.
kenduri, malam kematian keluarga bagi makan. Keluarga mati bagi makan kat dekat orang ramai. Mazhab Syafi'i kata bid'ah yang mungkar, bid'ah yang makruh. Tiba-tiba kita tak apa, kita mazhab Syafi'i boleh. Tak, mazhab Syafi'i kata makruh. Makruh ustaz, bukan haram. Tuan-tuan, makruh ni apa maksud? Makruh ni kalau tak buat dapat pahala, kalau buat tak dapat apa. Kita keluar duit beratus, kalau kampung lah, beratus keluar duit bagi orang makan. Orang tanya, nak buat apa ni? Nak buat kenduri. Sebab tadi ada suami saya meninggal, agak-agak bagi makan ni nak apa? Tak ada apa, sahaja je. Bagi makan tak ada apa, tak ada nak pahala. Habis tu apa yang nak dikirim? Kalau tak buat dapat pahala. Kerana tak buat itu telah menghidupkan satu sunnah. Sunnah jiran bagi makan pada keluarga si mati. Bila kita yang bagi makan kepada orang ramai, maka kita mematikan satu sunnah. Sunnah jiran bagi makan pada keluarga si mati akan mati bila kita bagi makan pada orang. Maka ini yang kita kata sadidu tadi. Oh, dari sudut teori memang sedap tadi. Oh, aku nak bagi amalan, aku bagi sama. Tapi bila kita masuk tang praktikal, agak-agak sanggup tak tuan-tuan nak ubah? Saya sebut benda ni dekat student saya kat UPSI. Cerita pasal nak mempertahankan sunnah, cerita pasal nak bersama dengan sunnah, nak memperjuangkan sunnah, nak perkenalkan sunnah pada masyarakat. Sebab kita ni ahli sunnah. Dia kata kami sanggup ustaz. Saya tanya satu benda kat budak-budak lelaki. Saya kata ni, agak-agak sanggup tak nak tukar bila khatib berkhutbah yang kedua kan ada doa? Dalam khutbah kedua kan ada doa? Biasanya orang Melayu tanda tangan. Sunnahnya tak angkat tangan, tak tanda tangan. Kerana khatib pun tak tanda tangan. Ada hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahih dia, Imarah ibn Ruaibah tengok Bishr bin Marwan tadah tangan, dia khatib, dia tadah tangan. Imarah kata, qabbahallahu hataini yadain, moga Allah memburukkan kedua tangan itu. Kerana dia tak pernah diangkat di zaman Nabi. Nabi tidak lebih melainkan hanya mengisyaratkan dengan jari, dengan telunjuknya saja. Imarah tak tanda tangan, Bishr bin Marwan tanda tangan, didoakan keburukan oleh Imarah. Imarah ni sahabat. Tuan-tuan, benda kecil je. Tapi sahabat diajar dan dididik oleh Nabi, jangan ubah benda yang Nabi buat. Agak-agak boleh buat. Saya tanya student, agak-agak boleh ubah tak? Dalam kuliah nanti kalau orang panggil kita berkuliah, nak ubah benda ni supaya jangan tadah tangan, sanggup buat? Tadi semua sanggup, kali ni kata tak berani Ustaz. Benda sikit je. Kerana kita berfikir banyak benda. Kerana bila kita nak ubah, kita nak cakap, satgi orang kata dia ni telah menyeleweng, dia ni Wahabi. Tu lah. Tuan-tuan, Wahabi dalam negara ni siapa? Wahabi dalam negara ni orang yang baca hadis sahih, Wahabi. Orang yang bantah hadis palsu, Wahabi. Saya kena. Dalam kuliah, kalau ada hadis palsu, saya bagi tahu tuan-tuan, hadis ni palsu. Tapi saya akan cuba sekadar mampu baca hadis yang sahih. Tiba-tiba jadi Wahabi. Sampai saya kata, sebenarnya Wahabi ni nampak macam bagus. Sebab dia promosi hadis yang sahih kat orang. Promosi ibadat Nabi kat orang. Lantaklah Wahabi pun Wahabi lah. Yang penting, kita buat apa yang Nabi tunjuk. Saddidu. Jadikan amalan kamu amalan yang tepat dengan kehendak Nabi, dengan apa yang Nabi tunjuk. Biarlah ramai orang tak buat. Sebab Fudail bin Iyad, seorang salaf, seorang orang saleh di kalangan salaf, dia kata apa? Ittabi' turuqal huda. Dia kata, hendaklah kamu ikut jalan kebenaran. Wala taghtar bi kasratis wala taghtar bi
wa iyyaka wa turuqud dalalah walau bikasratil halik ittabi turuqal huda wala taqtad bikasratil halikin. Ikut jalan kebenaran, jangan kamu terpengaruh dengan ramainya golongan-golongan yang menyelisihi kebenaran. Biar kita minoriti tak apa, yang penting kita ada sandaran, yang penting kita ada hadis yang kita berpaut. Kalau ramai bawa rebah nak apa? Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Sufyan Ats-Tsauri kata, "Idza balagaka rajulun min bil masyriq, idza balagaka anna rajulan bil masyriq sahibu sunnah fab'ath ilaihi salam. Wa idza balagaka anna rajulan bil maghrib sahibu sunnah fab'ath ilaihi salam. Faqad qalla ahlu sunnah." Kata Sufyan Ats-Tsauri, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi. Dia kata, "Ya Yusuf, wahai Yusuf," dia cakap dengan sahabat dia Yusuf bin Asbaq. Sufyan Ats-Tsauri ni salaf. Dia salaf, meninggal tahun 161 Hijrah. Dia kata, "Wahai Yusuf, kalau sampai berita kepada kamu, di timur ada seorang lelaki yang berpegang dengan sunnah. Seorang ya. Belah timur bumi, sampai kepada kamu berita, dia berpegang dengan sunnah, walaupun dia seorang. Kirimkan salam kamu kepada dia. Dan kalau sampai kepada kamu berita bahawasanya ada satu orang lelaki di barat, satu orang daripada ramai-ramai itu, satu orang berpegang dengan sunnah, fab'ath ilaihi salam, bagi salam kat dia, kirimkan salam kepada dia. Faqad qalla ahlu sunnah, kerana pada zaman ni ahli sunnah telah berkurangan." Zaman Sufyan Ats-Tsauri itu, pada zaman ni ahli sunnah telah berkurangan. Orang yang nak berpegang dengan sunnah tu dah makin kurang dah. Kerana hari ni kadang-kadang kita bukan nak promosi sunnah, kita nak promosi barang. Sunnah tu jadi alat untuk promosi barang. Macam-macam orang guna produk sunnah. Aiskrim bubuh air zam-zam, aiskrim sunnah. Ayam diperdengarkan dengan 30 juzuk, ayam sufi, ayam pembenin. Bila masa aku masuk tarikat? Tuan-tuan, saya tengok orang Melayu ni kronik lah. Dia guna agama sungguh-sungguh untuk kepentingan dunia dia. Yahudi tak nak buat. Tuan-tuan pernah tengok Yahudi berniaga guna agama? Yahudi tak nak buat. Bukan saya nak puji Yahudi, tapi Yahudi pun hormat agama dia. Kita Islam yang betul ini tak hormat langsung dengan sunnah. Orang nak promosi sunnah betul-betul, orang nak balikkan masyarakat kepada sunnah betul-betul, kita label macam-macam, kita kutuk macam-macam, kita tak bagi tauliah, kita sekat dia, kita batalkan program dia. Tapi orang yang ajak kepada benda yang mengarut, orang yang ajak orang khayal dan menyanyi, yang ni dibiarkan berleluasa. Apa nak jadi? Apa nak jadi dengan masyarakat kita? Ha? Apa dah jadi? Tapi Salim ni kahwin je lah kan. Apa dah jadi tak kahwin lagi, dia kata. Kemudian Nabi SAW menyebut, "Waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah." Berjalanlah dan berehatlah, dan jangan terus menerus tanpa henti. Maksudnya Nabi kata nak beramal tu kena ada rehat jugalah. Yang Nabi kata al-qasd, hendaklah kamu ini seimbang, tablughu, kamu akan sampai ke destinasi. Maksudnya Islam tu bukanlah duduk atas sejadah tak berhenti-henti, dah. Islam tu seimbang. Nabi tu Nabi, tapi dalam masa yang sama dia suami, dalam masa yang sama dia mufti, dalam masa yang sama juga dia jeneral perang. Maksudnya Islam itu ada keseimbangan. Kemudian hadis yang berikutnya yang kita nak baca,